kalangan ni koruptor merasakan mereka menyalahkan. Itulah. Kalau Tan Sri Tori jadi timbalan Perdana Menteri bersama dengan Anwar Ibrahim, mungkin apa yang dialami sekarang tak ada. Mungkin juga itu yang dikatakan. Sekarang ni satu demi satu pendedahan sedang berlaku dan mereka sudah pun diburu. Tak boleh nak pergi keluar negara pun sudah pun diburu. Harta mereka juga mungkin akan terhisham. Dia kata, saya tak mau menuduh perkataan sakau saja. Biarlah SPRM buat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan oleh negara kepada mereka. Dan saya cuma harapkan anda jangan lupa like, share dan subscribe. Dan apa yang saya nyatakan ini, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Rafflesia dia kata yang nak kuasa tu pentingkan diri sendiri. Itu matlamat mereka. Itu masalah yang kita alami sekarang. Kalau mereka melihat kepentingan rakyat, mau dicanuni, mau diwujudkan kestabilan politik, kebejatan tidak berlaku. Kalaulah ada siasatan daripada SPRM, biarkanlah. Takut apa? Ini masalahnya kerana ini siapa nak mengaku buang air besar di tepi jalan. Jadi kalau tak ada kesalahan, apa yang takut sangat? Apa masalahnya? Biarlah nak siasat-siasatlah. Tetapi sekarang ni mungkin mereka tahu bahawa mereka akan dikenakan. Ini yang nak kuasa, dia penting sendiri saya haraplah bahawa mereka memang berusaha untuk negara kita tidak stabil politiknya dan boleh menghancurkan harapan rakyat untuk melihat hadirnya kehadiran pelabur-pelabur. Kehadiran para pelabur ke negara kita ini adalah merupakan mimpi ngeri kepada parti-parti pembangkang. Itu saja yang dapat saya nyatakan malam ini. Saya berdoalah kita mudah-mudahan dalam malam-malam yang adalah keadaan ini kita berdoa agar kestabilan negara kita ini tercapai dan kita lestari kehidupan rakyat dapat hidup sempurna. Hari baik, bulan baik, kita sallu ala Nabi, kita saling bermaaf-maafan. Ini kerana olahan mereka yang membuat onar. Kalaulah mereka benar-benar warga cita damai dan kita rakyat tak mudah terperangkap dengan percaturan yang cuba diwujudkan melalui pelbagai persepsi, kita tenang. Kita tarik nafas, kita lega. Kalau mereka membuat live ke apa kita dengar je lah. Tak perlu pula kita nak mulalah kita pun buat komen, setuju, tak setuju. Jadi suasananya. Secara kerana dia kata aliran duit masuk akaun syarikat Telun macam dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat, jelas siapa yang terlibat. Itu saya dah cakap tadi Kalau isunya sekarang ni yang paling penting sekarang ni dalam isu SRC ni saksi utama. Ini perlu dihadirkan ke mahkamah. Jolo mesti dicari. Dia cari macam mana pun barulah dapat lihat bahawa hukuman yang dikenakan kepada Najib itu ada elemen-elemen keadilan. Kemudian Nek Faizal Arif Kamel perlu dicari. Jasmine Low Aiswan, Casey Tang, siapa lagi? Kemudian siapa ni Geh Cho Heng. Semua ini kita perlu melihat bagaimana pendedahan. Nek Faizal di mahkamah pun mengatakan ada juga kenyataan-kenyataan di mahkamah. Tapi saya tak mahu memetik sama ini boleh jadi contempt of court. Memang banyak benda-benda yang dilihat macam-macam ada keraguan. Tapi nak buat macam mana sekarang ni? Datuk Seri Najib diampunkan oleh Agong. Salahnya Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi. UMNO ini dilihat sebagai parti korup kononnya. Kerana bersekongkol dengan orang yang korupsi. Kalaulah Agong tidak mengampunkan, maka UMNO dituduh sebagai parti yang tidak mengenang jasa. Mantan presidennya pun langsung tidak boleh diselamatkan. Jadi naknya bagaimana? Mahunya bagaimana saya? Apakah kita perlu menerobos pergi ke istana kehakiman nak tunjuk kuasa kita berkuasa? Tak boleh saya. Kalau itu berlaku, pelabur-pelabur akan melihat apa jadi Malaysia ni. Sebab negara kita ni negara hukum. Kita bukanlah macam negara-negara luar yang tak ambil prinsip. Saya lihat sendiri. Saya awal bicara saya tadi, saya menggambarkan apa berlaku di Khartoum, di Sudan. Pertelengkahan dan akhirnya berlaku perang saudara. Nasib baiklah negara kita ini tidak sebegitu. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana rakyat negara kita ini masih dalam lingkungan kesabaran yang paling tinggi, tahap tinggi.
Kita tak mau sampu sangat, kita dengar. Cuma kalau orang ni bagi penjelasan begitu, ya, oh gitu. Tapi kita tidaklah sampai ke tahap untuk menjahanamkan pemimpin. Saya terus terang saudara, bila saya baca kenyataan beberapa kes yang melibatkan ada pemimpin daripada Parti Pembangkang, saya tidak mahu untuk mewawarkan habis-habisan kerana kita ada reserve lah. Sebab no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada siapa pun dan boleh dianggap bersalah selagi tidak dibuktikan di mahkamah. Tapi kalau selalu lihat semalam, kemarin kononnya Ketua Amrada buat laporan bahawa ada usaha-usaha supaya kes untuk dikaji semula dan sebagainya. Dan ini dikatakan pelanggaran dari segi hukum negara kita ini. Saya kata kenapa diciptakan begitu? Matlamat mencipta begitu adalah supaya menimbulkan ketidakyakinan warga terhadap pimpinan negara. Ini yang saya harus hayati, harus fikir betul-betul. Semasak-masaknya jangan kita mudah terperangkap. Saya hanya sekadar beri penjelasan saya beri pencerahan. Kalau saya beri komen pun bukanlah komen saya yang saya rasakan melampau, tak baik. Hari baik, bulan baik, ini sepatutnya kita berlapang dada. Sebab saya katakan yang sudah itu sudahlah. Bila masa lagi kita nak lihat agar politik negara kita ini adalah stabil. Kita sedang menyantuni pelabur dan datang. Pelabur sudah pun berada di ambang pintu negara kita untuk membawa kemasukan pelaburan. Tapi mereka juga mau melihat sejauh mana kestabilan politik. Ini yang paling penting. Dan dunia juga hari ini sekarang diambang kerosakan ekonomi yang tenat. Bank-bank di Amerika pun ada yang gulung tikar. Secara apa yang berlaku di Perancis, krisis. Apa berlaku di England, krisis. Apa berlaku di Amerika, krisis. Apa berlaku di antara Ukraine dengan Rusia, perang. Secara Jerman, krisis. New Zealand, krisis. Dunia dalam keadaan krisis. Apakah kita, warga kita ini yang sepatutnya tak ramai mana pun 32 juta ini mau terikut-ikut dengan cara mereka? Sudah-sudahlah kita harus menyantuni. Memang kita sedar harga barangan mahal. Ini kena cari jalan. Dan jalan terbaik adalah diperangi kartel-kartel. Kedua, apabila berlaku korupsi, ditangani masalah korupsi ini. Tiada korupsi, maka saya yakin harga barang dapat diturunkan. Kerana tengah jalan, dia tiris. Harga ikan, harga daging, harga telur, harga makanan dan sebagainya. Mereka yang diberi kesempatan untuk berniaga menjadi kartel. Kartel-kartel ini yang mewujudkan suasana yang mereka tidak fikir soal rakyat. Yang mereka fikirkan soal kantong mereka. Ini dari bagi saya haraplah agar warga cinta damai kita ini tidak mudah terperangkap dengan adunan politik yang bagi saya sekat tiap. Saya cuma saya kata tadi, pagi-pagi tadi saya ni selalunya malam-malam tak cukup tidur. Sebab punya persiapan, sampai lepas itu subuh, lepas saja solat duha barulah nak lelapkan mata. Dia kata dah pukul 8, 8.30, teman saya, ahli parlimen telefon, ada 3-4 orang telefon bertanya, apakah benar? Saya kata tak dengar, tak ada, tak benar. Jadi kalaulah mereka mengatakan ada usaha mau menarik sokongan, semua itu adalah omelan politik. Jangan kita mudah percaya. Cukup-cukuplah negara kita ni menghadapi krisis politik yang tidak bertepian. Laut pun ada masanya tenang. Hujan pun ada masanya reda. Setara panas pun ada masanya ada redup. Awal pagi berakhir dengan malam. Kegelapan waktu malam berakhir dengan adanya Fajar Siddiq. Tapi politik di Malaysia ni tak begitu. Sejak jatuhnya kerajaan UMNO Barisan Nasional 20 April hari yang ke-14 sampai saat ini masih ada lagi mereka yang ada so-called player-player ataupun pemain-pemain politik kononnya lah. Seolah hebat sangat politik mereka, mengadu domba mencaturkan orang ni pergi begini, orang buat begini, orang ni. Bagi saya satu persoalan. Siapa nak ditangkap? Sudahlah, UMNO ni tu dihukum teruk oleh kalangan mereka yang marah kerana adanya Zaid Amidi sebagai Presiden UMNO, maka wujudnya kerajaan perpaduan. Kalau bukan Zaid Amidi, mungkin sokongan 30 ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional itu akan beralih pada Perikatan Nasional. Jadi sekarang ini kehadiran Datuk Zaid Amidi dijadikan dendam kepada mereka. Saya katakan bahawa semua ini mereka tak boleh nak marah. Sebab dulu yang oleh Pertuan Agong dah panggil dua-dua.
Rakyat dah buat keputusan. Rakyat kata tak maulah pilih bagi satu orang. Dominan tak mau. Okey, bagi 82 kursi pada Parti Pakatan Harapan, bagi 74 kursi pada Perikatan Nasional. Bincanglah. Mungkin gamaknya rakyat mau mencari perdamaian. Mungkin juga keputusan daripada Allah SWT mau melihat sejauh mana jujurnya mereka untuk menyantuni agar kedamaian politik ini dapat dilestarikan dan kehidupan rakyat dapat dibela. Tak ada. Dia tak nak. Bila tak mahu mewujudkan kerajaan perpaduan, maka tak ada jalan lain bersama dengan UMNO. Pada mulanya mereka kata mereka akan jadi pembangkang yang terhebat. Kita dengar okeylah, tak apalah. Biarlah kerajaan Pakatan Harapan ini menubuhkan kerajaan perpaduan. Okeylah. Tetapi tidak kesampaian apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun membuka kertas siasatan. Ini yang membuatkan mereka ada yang kesalahan.